berlaku. Cuk balik. Jika diberi alasan, belum tentu didengar. Macam kawan saya, seorang kasihan, dia polis. Pejabat dia depan rumah saya, pondok. Balik rumah, polis. Bukan setakat ditolak pintu, siap tempur dengan ubat nyamuk apa nama reset ada. Tak cukup dengan itu, ambil parang potong daging, hantar kepala suami. Sabar juga. Cerita kita malam-malam duduk. Kenapa? Maklumat tak sampai. Dan bila diceritai, tak dengar. Suami ni mesti gila, perempuan Indon lah gila dengan polis kan. Akhirnya suami dah tahan cerai. Dah 5 tahun cerai, suami tak kahwin lain pun. Dengan Indon, dengan Filipin, dengan Melayu. Tengok tak? Maklumat tak sampai kan. Dia tak tahu. Kalau dia tahu, kasihan, mungkin dia akan memberi sokongan padu yang cukup baik kan. Inilah berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang ada maklumat kan, sengaja tidak diberitahu oleh Allah. Kenapa? Allah nak tengok tahap keimanan dia. Contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia tak tahu Nabi dah Isra dan Mi'raj. Tak tahu. Dia tahu dengan maklumat yang diberi oleh musuh Islam, iaitu Abu Jahal dan geng-geng Abu Lahab. Abu Bakar, kau tidur lagi ya? Itu kawan engkau si Muhammad dah gila lah. Bila dia gila dengan Sayyidina Abu Bakar? Pagi tadi. Dia kata dah balik pada Baitul Maqdis, dah naik ke langit, dah turun balik, dah sampai ke Makkah. Bukan gila ke? Kita pergi sebiasa 14 hari pergi, 14 hari balik. Ini berapa jam daripada pukul 2 pagi, pukul 4 dah balik. Kau percaya ke tak? Apa jawab Abu Bakar tuan-tuan? Dia tak tahu Nabi dah cerita pun. Ada. Cakap tu apa? Dia bahasa Abu Bakar. Muhammad, betul Muhammad cakap. Bukan Abu Lahab cakap. Bukan. Kalau Muhammad cakap, aku percaya. Kau percaya? Lebih daripada itu aku percaya. Kenapa tuan-tuan? Adakah hanya dipanggil membutatuni? Tak. Asas keimanan. Tak. Dia percaya kepada Rasul. Percaya kepada Rasulullah. Percaya kepada Allah lah. Apa lagi? Tak. Apa saja yang Allah buat boleh berlaku. Kun bainal kafi wan nun, ke antara kaf dan nun ada. Innama amruhu idza aradallahu ayaqulu lahu kun fayakun. Bainal kaf wan nun, antara kaf dengan nun, ada. Kun dia tak ada waw kan? Kalau ada waw ada panjang sikit kun. Ni tak kaf nun mati kun. Satu harakah aja. Antara ku dengan n ada, situ zup berlaku apa saja, tak sampai 1 second pun. Kun. Jadi, maka jadilah ya. Ada dasar kepercayaan itulah Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan. Dia iman dia tak tahulah sehingga cemburu para malaikat. Itu kehebatan manusia kan. Bila dia beriman, hebat iman dia sehingga jealous malaikat. Dan apabila pula manusia buruk dah sampai maklumat, maka dia ingkar segala-galanya, macam Abu Lahab, Abu Jahal tadi kan. Sehingga malu syaitan tak berkawan dengan dia. Bukan malu kena iman. Dia punya kejahatan dan keburukan dia melampaui perbuatan syaitan. Syaitan pula macam tu. Syaitan tahu kebenaran Nabi kan. Iblis tahu kebenaran Nabi. Cuma dia dengki je. Itu sahaja yang sesatkan manusia kan. Itulah tuan-tuan ibadah puasa yang saya nak sebut di sini. Kan Nabi sebut hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana." Kalau diketahui oleh umatku tentang rahsia Ramadan. Kalau dia tahu, tapi tak tahu. Latamannau, semua mereka bercita-cita di atas sesungguhnya setahun penuh itu biarlah Ramadan. Masa kita tak tahu, itu bila nak beraya, hari ini berapa Ramadan, bila cuti, pergi balik kampung aja, ada kan? Itulah masalah kita tak tahu maklumat. Dan Allah tak letakkan maklumat, balasan baik. Janji manis Allah ada tak tentang Ramadan tu ada? Tak ada? Haji ada? Hadis sahih Bukhari Muslim sebut, Al-Hajjul Mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Haji mabrur balasan dia syurga Allah. Clear?
Ada. Begitu juga dengan apa-apa dengan zakat. Balasan dia berkah harta, berkah umur. Begitu juga dengan sedekah, selamat malapetaka dunia dan hari akhirat. Begitu juga dengan amalan-amalan lain seperti baca Al-Quran, infak fisabilillah. Kan kita dalam hadis minimum bersedekah 1 hingga 10. Ada maksimum hingga 700. Lebih dari itu hingga 2000 itu sedekah kepada pelang. Yang 700 fisabilillah, orang yang berperang, beri senjata, bagi duit, bagi bekalan, dia nak perang sabil kan. Itu hingga 700. Kita belajarkan kepada fisabilillah anak-anak, orang-orang yang nak belajar ilmu fiqh dan sebagainya, tak mampu. Kita support hingga 2000, itu tinggi lah dah. Ada. Puasa tak ada cerita. Cuma Allah sebut apa? Wa ana ajizi bih. Aku akan balas. Berapa banyak dibalas kita tak tahu. Dengan apa dibalas kita pun tak tahu. Tapi Allah sebut hadis kurusi pula ada dah. Bukan hadis clear yang hari yang kita dengar hadis Nabi kan. Hadis kan banyak. Tuan, kalau turun wahyu daripada Allah melalui Jibril, kepada Nabi itu dipanggil Al-Quran. Faham tak? Kalau turun wahyu tidak melalui Jibril kepada Nabi direct, dipanggil hadis kudusi. Kalau yang keluar pada mulut Nabi sendiri, ada itu dipanggil hadis ataupun apa Nabi panggil itu? Asar ataupun dipanggil apa lagi itu? As-sunnah. Tak. Ada juga wahyu Allah turun kepada Nabi melalui mimpi, dipanggil ru'yah sadiqah. Wahyu juga. Ada yang menarik ini hadis balasan puasa dan yang Allah kata, kullu amali ibni Adam lahu. Tiap-tiap amalan anak Adam semua baginya dilipat gandakan pahala. Semua. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah. Sesungguhnya puasa itu bukan untuk anak Adam, itu aku punya. Padahal semua ibadah semua untuk Allah kan. Puasa itu disorong tuan-tuan. Aku yang akan balas hari kiamat. Dengan apa dibalas? Malaikat pun dah tahu. Surah dia tak ada sahih. Cukuplah itu tuan-tuan, kita beriman dengan Allah dan Rasul tu kan. Pegang tuan-tuan, jangan malam tarawih pertama sampai tempat puasa seperti budak dilahirkan oleh ibu. Malam kedua macam pahala baca Quran. Malam keempat macam pahala malaikat ibadah. Tak? Iyalah hadis itu motivasi untuk orang awam. Tapi kita bukan kerana itu tuan-tuan. Bagaimana kalau tak tahu malam itu tak buat ke? Tak? Buat je lah kerana Allah. Itu kualiti iman tuan-tuan. Tak sama tuan-tuan. Percaya kepada Allah dan Rasul mutlak. Aku tentang fadilat ini ke motivasi aku tak peduli. Itu lain tuan-tuan. Kan satu hari malaikat tuan-tuan minta izin pada Allah. Tak silap saya 6 orang malaikat minta izin pada Allah untuk nak ziarah syurga. Berapa luas syurga tuan-tuan? 10 km ke 1 juta kilometer ke seluar negara China ke syurga tu. Allah izinkanlah malaikat. Malaikat kan terbang dengan tempat dia. Bukan dimakan, bukan diminum, bukan ada bus stop tu berhenti, bukan nak berehat, tidak nak kucing, nak berak, nak wudu. Malaikat kan terbang non-stop 24 jam. Kat seminggu terbang tuan, lebih 4 hari. Tak jumpa tepi. Tepi syurga tak jumpa. Sebab dia mula start tadi pun bukan dekat pintu syurga pertama hingga ujung sana kan. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah kami dah letih dah. Dah letih. Malaikat dah letih. Tak jumpa tepi lagi ya Allah. Lebih 4 hari terbang. Malaikat terbang dah kan macam burung terbang dah. Malaikat terbang. Power maksud dia panggil malaikat. Jamak daripada malakun. Malak, mana malakat? Kan raja dia panggil malik tu kan. Kenapa raja bahasa Arab dipanggil malik? Kuasa. Itu mana malik. Maliki yaumiddin, yang berkuasa hari kiamat. Malak, kekuasaan. Malaikat full power. Itu mana malaikat jamak ada dah. Kalau seorang dipanggil malak, malakun. Kalau manusia yang berkuasa, malikun. Kan? Allah sendiri membahasakan diri dengan maliki yaumiddin. Ada, itu malaikat. Power dia macam mana? Sejauh mata memandang,
body dah sampai. Dia macam tu. Bukan 3 kali cahaya ke 4 kali suara kan, macam jet tu. Tung! Dah sampai ke Singapura. Ni tidak. Sejauh mata memandang, body dah sampai. Tengok matahari, dah sampai dah tu. Satu tuan-tuan, itu malaikat. Bayangkan dalam surga 4 hari tak jumpa tepi. 4 hari tak jumpa tepi, tuan-tuan. Mengadu kepada Allah, kami dah letih ya Allah. Gunalah power apa pun kan. Tak jumpa tepi. Itu Allah jawab. Belum jumpa tepi? Belum ya Allah. Yang kamu terbang itu Abu Bakar punya belum habis, kata Allah. Abu Bakar punya syurga belum habis. Belum lagi Nabi punya, syuhada punya. Itu untuk Abu Bakar sahaja direservekan oleh Allah. Belum jumpa tepi ya Allah. Luar ke tidak, tuan-tuan? Kenapa tidak kirakan untuk sahabat lain? Tergantung kepada keyakinan kepada Allah. Tengok macam mana. Beliau bukan As-Siddiq kan, sangat membenarkan Rasulullah. Dibenarkan Allah lah. Dan begitu juga dengan orang-orang yang dibawa oleh Abu Bakar jumpa Nabi. Talha bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Zubair bin Awam. Siapa 2 orang lagi dah tu? Semua 7 orang yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar, semua ada macam Abu Bakar lah tu. Tak ada tanya, tak ada songel. Ada, kalau kita mesti tanya soalan kan. Ustaz, nak tanya sikit soalan. Kenapa macam ni, kenapa macam tu?